Assalamualaikum dan salam sejahtera. Celoteh Dr. Anissa kali ini akan membincangkan tentang rawatan untuk eczema. Objektif rawatan adalah untuk mengawal semua simptom-simptom yang dialami oleh pesakit, iaitu mengurangkan keradangan, mengurangkan kekeringan dan akhirnya ia akan mengurangkan kegatalan. Bila kurang gatal, ia akan kurang menggaru dan mengurangkan risiko kepada jangkitan kuman. Jom dengar doktor cerita tentang rawatan eczema dengan lebih terperinci dengan jelas ya. Pertama sekali ialah memastikan pesakit untuk tidak terdedah atau mengurangkan risiko pendedahan kepada alahan sama ada melalui pemakanan ataupun persekitaran ya. Kedua ialah memastikan kulit sentiasa lembap dengan sapuan krim atau lotion pelembap dan ini akan mengelakkan daripada kulit menjadi gatal. Tiga ialah pemberian anti radang sama ada melalui ubat makan atau sapuan krim. Selalunya perkara yang paling susah untuk dilakukan dalam rawatan eczema adalah mencegah daripada tubuh kita terdedah kepada bahan alahan ya. Ini kerana kita pun sebenarnya tak tahu apakah bahan alahan yang tubuh kita tidak boleh terima dan ia akan menyebabkan ya keradangan tiba-tiba berlaku. Untuk mengetahui apakah bahan alahan yang kita tidak boleh terima, kita boleh buat uji kaji ya, pada darah atau skin prick test untuk mengetahui kadar IgE kepada spesifik bahan yang kita tidak boleh terima ya. Kadang-kadang ada juga pesakit yang terpaksa melakukan try and error, iaitu mengenal pasti sendiri ya apakah bahan alahan ya. Seperti mana yang kita tahu, bayi yang menyusu susu ibu sebenarnya amat kurang mengalami penyakit jangkitan yang serius, penyakit seperti kanser, alahan dan sebagainya kerana susu ibu sendiri adalah salah satu pelindung kepada bayi ya. Namun kita perlu terima hakikat bahawa bukan semua penyakit atau 100% penyakit boleh dicegah melalui penyusuan susu ibu. Sebab itulah kita perlu ada kaedah pencegahan lain seperti vaksin dan sebagainya. Perlu diingat bahawa penyakit dalam dunia ini adalah ujian untuk kita semua ya. Dan doktor juga jumpa beberapa kes ya bayi yang menyusu ibu sepenuhnya mempunyai penyakit eczema. Namun penyakit eczema yang dialami oleh bayi tersebut tidak begitu teruk seperti mana bayi yang telah didedahkan kepada susu formula. Selalunya bayi yang menyusu ibu sepenuhnya dan mengalami masalah alahan seperti eczema ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetic risk dan juga ia disebabkan oleh terlalu awal darah bayi didedahkan dengan masalah sensitization semasa dalam kandungan lagi. Ada kajian yang menunjukkan bahawa protein yang diambil oleh ibu, tak kisahlah makanan apa, selalunya high allergic food yang akan sampai kepada bayi dalam kandungannya melalui uri dan ia menyebabkan bayi menjadi sensitif kepada makanan tersebut atau bahan protein tersebut. Allergic food yang dikenal pasti dalam kajian seperti kacang soya, kacang tanah, telur, kaus milk atau susu lembu, seafood seperti udang dan sotong Jadi saya menyarankan kepada ibu yang menyusukan bayi yang mengalami masalah eczema ini untuk mengawal pemakanan yang diambil setiap hari untuk memastikan bayi tidak mengalami alahan yang teruk Ibu perlu mengurangkan pengambilan makanan atau minuman yang high allergy seperti susu formula yang berasaskan susu atau soya ataupun telur, udang, sotong, belacan dan apa sahaja yang kita curigai yang ia adalah tinggi alerginya ya. Bukan semua makanan kita perlu pantang tapi kita perlulah mengambil makanan yang seimbang dan banyakkan makanan sayur, ulam, buah-buah, kacang-kacang seperti cashew nut, almond dan apa-apa sahaja makanan yang kita rasa ia tinggi kadar antioksidannya ya.
Seperti mana kita tahu, pesakit eczema mempunyai kulit yang kering dan gatal dan ia akan menyebabkan keradangan yang berulang-ulang. Pesakit akan menggaru-garu dan ia akan merisikokan kepada jangkitan kuman. Maka untuk mengelakkan kulit menjadi kering dan gatal, pesakit perlu menyapu krim atau lotion pelembap dengan kerap. Krim atau lotion pelembap untuk eczema amat special di mana ia perlu ada pelembap yang mengandungi air dan ia menyebabkan kulit rasa sentiasa basah dan ia mempunyai kandungan minyak yang akan mengelakkan kehilangan air. Krim atau lotion pelembap juga mesti mengandungi anti radang, anti gatal dan juga ia dapat mengelakkan daripada jangkitan kuman. Elakkan daripada mengambil pelembap yang mempunyai warna dan juga pewangi. Diulangi semula, krim pelembap ini perlu disapukan sekerap yang mungkin untuk mengelakkan daripada kulit menjadi kering dan gatal. Terdapat 3 jenis pelembap iaitu lotion, krim dan ointment. Kesemuanya untuk mengurangkan kehilangan air dan mengurangkan kekeringan dan mengurangkan kegatalan. Rawatan untuk mengurangkan keradangan kepada kulit sama ada melalui ubat makan yang kita panggil antihistamin atau krim sapuan yang mengandungi bahan steroid atau bahan yang tiada steroid. Krim yang mengandungi steroid seperti hydrocot, betamethasone, omeprazole adalah salah satu daripada anti radang yang sangat kuat dan berkesan. Namun ramai pesakit atau ibu bapa yang berpandangan negatif atau skeptikal dengan krim steroid tersebut. Untuk jangka masa yang pendek, ia diberikan kepada pesakit yang mengalami acute eczema yang sangat teruk. Ada juga krim yang tidak mengandungi steroid tapi ia mengandungi calcineurin inhibitor. Ia sangat mahal dan ada juga krim moisturizer atau pelembap yang mengandungi agen anti radang yang tersilap dengan teknik sapuan krim, maka di sini saya akan menerangkan bagaimana sapuan atau pemakaian krim dengan teknik yang betul. Pelembap berbentuk ointment adalah lebih berminyak berbanding dengan pelembap sejenis krim yang di mana ia adalah lebih pekat tapi kurang berminyak. Dan pelembap sejenis lotion pula adalah lebih cair dan mudah meleleh. Cara apply tu kan, you tak boleh apply macam macam ni kan. You apply, kadang orang apply okey, dia apply sapu sahaja. Okey, dia sapu macam ni and then dia biar, betul tak? Okey, tapi I punya style, I akan apply sampai dia masuk, go inside. That's the problem with us, sebab tak ajar macam mana cara apply yang betul. Lotion biasa sapu je. Sapu je, okey. So yang masalah dengan kita ni, kita tak treat properly lah. Maksudnya adik-adik jangan gerak adik. So macam ni okey, nampak I apply, you see? Nampak tak beza dengan yang tadi? Okey. You kena masukkan betul dalam sampai benda tu absorb betul-betul ke dalam. Baiknya menggunakan moisturizer atau pelembap yang mempunyai anti-itch atau anti kegatalan, dan ia amat berkesan apabila anak itu terlalu gatal, especially waktu malam yang panjang dia tak sedar dia bergaru. Kunci utamanya ialah mengurangkan kekeringan dan ia akan mengelakkan kegatalan.